tugasan sejarah 20 markah awak hilang. 20 markah awak hilang. Sayang ya, sayang. Okey, makna wajib dijawab oleh semua murid. Dah mula tugasan sejarah, mungkin ada yang dah siap. Okey, buku. Okey, seterusnya andakah anda tahu silibus sejarah PT3, tingkatan 1 buku ada macam ni, tingkatan 2, tingkatan 3, buku-buku anda cantik-cantik semuanya. Okey, menarik. Okey, seterusnya. Apakah tema ataupun tajuk atau standard kandungan dalam DSKP tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3? Kalau awak tengok sejarah tingkatan 1, tajuk dia, tema dia lah sejarah kita dan dunia. Pengenalan kat sini tajuk ya pengenalan ilmu sejarah, zaman air batu, zaman prasejarah, ada tamadun dunia dan sumbangan. Kemudian standard kandungan dia daripada 1.1 sampai 4.3, cikgu tak baca ya pasal kita slide ni banyak ya. Tingkatan 2, tema dia ialah warisan negara. Okey, apa yang tajuk yang ada dalamnya? Ada 2 tajuk iaitu Kerajaan Melayu Melaka iaitu dan Kesultanan Melayu Melaka sebagai asas kerajaan masa kini. Dan seterus standardnya meliputi 5.1 sampai 6.4. Okey, sekarang ni tingkatan 3. Tema dia ialah kedatangan kuasa asing. Yang awak belajar sekarang ni. Ada tajuk sekarang ni ialah campur tangan dan penjajahan kuasa barat. Yang tindak balas masyarakat tempatan, standard kandungan bermula pada 7.1 sampailah 8.2. Okey, yang ni kita tak apa, yang ni kita cepatkan. Okey, next. Inilah grade peperiksaan ya kalau setakat yang untuk PT3 lah. Tapi dia mungkin berubah, ini yang cikgu bagi. Kalau setakat ni, kejap grade peperiksaan sekejap ya Majidah. Okey, A, kalau nak dapat A mesti 85 hingga 100. Nak dapat B 70-84, C 60-69, 50-59, D, E 40-49. Okey, F ialah 0 hingga 39. Okey, yang ni awak kena usaha ni. Dan tidak hadir ditulis TH. Okey, seterusnya cikgu buat satu-satu. Okey, next. Kertas sejarah PT3 ada 2 jam. Okey, kertas sejarah PT3 2 jam. Okey, tips cemerlang PT3 sejarah. Okey, tip cemerlang awak tengok. Okey, kita tengok daripada atas. Awak tu boleh tengok. Wajib atau mesti jawab semua 20 soalan objektif, 4 soalan struktur serta jawab 2 soalan isi. Kena jawab semua kalau nak ada markah tinggi ni. Okey, yang kedua, wajib mesti tulis nombor soalan bahagian C pada ruangan jawapan bahagian C. Jawab dalam bentuk esei atau ayat lengkap. Biasakan beri fakta, huraian, contoh dan inference. Jawab berdasarkan peruntukan markah. Jawab biar lebih, jangan kurang fakta atau isi. Guna penanda wacana atau perenggan. Guna ejaan yang penuh dan betul. Jangan guna singkatan ejaan yang sukar difahami. Nanti saya akan tunjuk apa yang boleh guna singkatan perkataan ya. Baca dan fahami kata kunci dah hendak soalan. Itu yang paling penting. Baca dan fahami kata kunci soalan. Tips untuk cemerlang PT3 sejarah. Okey, seterusnya. Okey, bahagian A. Okey, bahagian A merupakan soalan objektif. Okey, sekarang ni saya terangkan ya, ini mungkin dah diterangkan, tak apalah sambil-sambil awak relax. Mengandungi 20 soalan objektif, wajib jawab semua soalan, terbagi kepada bentuk soalan iaitu soalan aneka pilihan dan soalan aneka gabungan. Aneka pilihan maksudnya A, B, C, nanti saya tunjuk contoh. Dan wajarannya 20 markah, masa yang disyorkan 1 minit, 1 soalan. Bijak mengurus masa. Kat sini awak bijak tapi kadang-kadang awak ni soalan objektif 10 minit dah siap dah. Tu yang risaunya. Orang bagi masa ke awak ni lama tapi awak jawab ni. Awak bagi sekejap je. Fikir dulu. Okey, seterusnya dalam menjawab soalan objektif ni digabungkan dalam soalan struktur dan isi nanti. Ulang kaji semua taufik tingkatan 1, 2 dan 3. Okey. Next. Adakah anda tahu contoh atau bentuk soalan objektif? Ni yang saya nak bagi contoh ke awak ni. Aneka pilihan. Okey, aneka pilihan istilah sejarah berasal daripada perkataan Arab iaitu sajaratun. Apakah maksud sajaratun? Okey, siapa boleh jawab? Buka mic. Ataupun cek. Siapa boleh jawab? Apa maksud sajaratun ni? Bukan Dimas saja ni. Pandai pun Amila. Ya. Yeah.
Pandai pun. Okey, soalan Anika gabungan. Apakah definisi sejarah menurut Kamus Dewan? Okey, siapa nak jawab? Tengok. Siapa Salah nak silap. jawab? Okey, apa jawapan awak? Anika pilihan. Dia ada 1 dan 2, 3 dan 4. Okey, Anika gabungan. Apa jawapan awak? Tolong respon. Ataupun cek tak apa. Apa jawapan awak kat sini? Saja je awak mukadimah tanya ni. B. Jawapan awak apa sayang? Kuat. C. Abi pandai, Adila pandai. Iaitu kerabat dan salailah. Asal ni salah kerana dia tak menggunakan perkataan asal usul. Kena ada asal usul. Moyang ni memang salah lah. Jadi awak dah nampak itu masuk Anika gabungan. Pandai anak-anak cikgu ni. Okey, seterusnya. Slide seterusnya. Teknik menjawab soalan objektif. Cikgu bagi teknik lah. Langkah pertama, fahami kehendak soalan. Langkah kedua, cari kata kunci soalan. Langkah ketiga, kenal pasti kesesuaian tema. Dan langkah keempat, singkirkan distraktor. Apa dia distraktor ni? Jawapan yang salah. Awak potong awal-awal tu. Apa yang rasa salah, potong. Okey, boleh? Boleh cikgu teruskan ke? Ada nak tanya? Cikgu teruskan dulu ya. Okey. Boleh terima ke ni? Setakat ni? Respon. Boleh cikgu. Boleh. Okey. Seterusnya cari kata kunci soalan. Okey. Cari kata kunci soalan, gariskan kata kunci soalan, kaitkan pilihan jawapan dengan kata kunci. Okey, cikgu bagi contoh kat situ. Mengapakah zaman jahiliah dianggap sebagai zaman kegelapan masyarakat Arab selepas keruntuhan Empayar Marid? Okey. Cari kata kunci soalan. Gariskan. Awak dah gariskan. Dia soal tu zaman jahiliah. Betul kan? Kemudian awak gariskan. Apa lagi? Zaman kegelapan. Okey, apa jawapan dia? Kaitkan pilihan jawapan. Mana? Kenapa dia gelap? Kenapa waktu tu dikira zaman gelap? Siapa nak bagi? Apa jawapan awak kat situ? Siapa boleh bagi jawapan? Janganlah cikgu seorang bercakap ni tak syok. B. Jawapan dia saya. B. D ke? D. Okey, jawapannya betul. D. Tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Kalau gelap ni orang tak ada ilmu. Okey, pandai betul lah anak-anak cikgu hari ni. Okey, seterusnya. Slide seterusnya ya Majidah. Okey, kenal pasti kesesuaian tema. Okey. Kenal pasti kesesuaian tema atau aspek soalan. Contohnya, sekiranya soalan bertanya tentang politik, maka carilah pilihan jawapan yang berkaitan dengan pemerintahan. Okey. Kat sini cikgu dah bagi contoh. Apakah tujuan kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negeri-negeri Melayu yang lain? Okey, tema kat sini ialah berkaitan dengan politik, iaitu tentang kedaulatan. Okey, seterusnya yang kedua ialah tema dia ialah tentang ekonomi. Okey, apa tujuan dia? Okey, siapa nak bagi jawapan? Kat situ cikgu dah gariskan, kenal pasti kesesuaian tema. Okey, sambil-sambil tu awak pun tak lama nak periksa juga ni. Apa jawapan dia? Apakah tujuan kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negeri-negeri lain? Apa ya? C. Betul. Pandai betul lah. Menjamin kedaulatan negeri. Alhamdulillah. Semua pandai hari ni. Okey. Okey, ingat ya, politik sama masuk dengan pemerintahan dan pentadbiran. Itu awak kena target. Cikgu Majidah dah tulis kat chat, dia tolong cikgu tu. Okey, seterusnya, slide seterusnya. Singkirkan distraktor. Apa maksud distraktor tadi? Singkirkan jawapan yang salah. Okey. Mengelakkan kekeliruan dan gangguan dan distraktor mengecilkan skop pilihan jawapan. Okey. Sekarang saya bagi jawapan kat awak. Pokok bakau, pokok api-api. Apakah kepentingan pokok tersebut kepada Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka? Okey, apa yang pula awak singkirkan kat sini? Okey, nampak saya dah singkirkan bahan pembuatan kapal. Ada? Tak logik. Okey, apa? Sekarang ni kita dah singkirkan satu. Sekarang awak tengok, elakkan gangguan. Okey, kalau awak tengok, singkirkan distraktor. Okey, awak dah singkirkan. Yang kedua,
Awak nak potong mana lagi? Nak elakkan gangguan, awak potong mana? Awak rasa jawapan tu tak logik. Awak akan potong mana? Yang tak logik awak nak potong yang mana? A, B, C, D, mana yang awak nak potong? Kita dah potong dah 4. Mana yang ada nombor 4? B. Potong B dan B B dengan D. D. Kita dah singkirkan gangguan tadi kan. Jadi kita dah potong D. Jadi B dan D tu bukan jawapan yang betul. Betul kan? Betul ke? Faham ke maksud cikgu ni? Kita dah potong awal. Okey, elakkan gangguan. Jadi sekarang ni yang ketiga, kecilkan skop pilihan. Okey, yang ketiga. Tak keluar lagi. Kecilkan skop pilihan. Sekarang ni awak kecilkan skop pilihan. Sekarang ni bila awak dah kecilkan skop pilihan, awak ada berapa jawapan antara A dan C? Betul? Betul. Okey. Antara A dan C tu awak fikir. Pilih jawapan yang anda tahu. Mana jawapan yang anda tahu nombor 4? Pilih jawapan. Apa jawapan awak? A. Pandai. Benteng pertahanan, pelindung semula jadi. Jadi awak dah buat 4 cara yang cikgu bagi ni, awak dah singkirkan singkirkan distraktor, elakkan gangguan, kecilkan skop pilihan. Senang awak nak pilih jawapan yang betul. Boleh setakat ni? Boleh cikgu sambung? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, terus sekarang kita masuk sikit apa yang dimaksudkan dengan kebat. Okey, kebat maksudnya ialah kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, kalau duk sebut kebat tu, kebat kita ni sajalah cikgu baginya. Cikgu bacalah sikit. Okey, ada 4 tahap pemikiran dalam kebat, iaitu ada mengaplikasi, menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara. Yang kedua, menganalisis, mencerahkinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan. Ni sajalah cikgu nak baca ni 4 tahap. Ya, okay, next. Menilai, membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan nilai serta membuat justifikasi. Dan akhir sekali mencipta, menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif. Pasal nanti kita akan ada soalan kebat ya. Sebab itu cikgu bagi dulu. Okey, ada 2 jenis kebat. Okey, yang pertama kebat berfokus atau tertutup. Jawapan mestilah menggunakan fakta sejarah yang tepat. Yang kedua kebat tidak berfokus atau terbuka. Jawapan mestilah logik dan munasabah. Okey. Sekarang kita tadi cikgu dah ceritakan tentang bahagian A, soalan objektif. Sekarang kita masuk soalan struktur. Okey, soalan struktur. Soalan struktur ni ada apa? Mengandungi 4 soalan struktur, wajib jawab soalan, jawab semua soalan, iaitu bermula soalan 1, 2, 3 dan 4 ya. Setiap soalan adalah berfokuskan kepada satu topik. Setiap soalan mengandungi pecahan seperti A, B, C, ada 3, 3, 4, ada 2, 4, 4. Ada 2, 2, 2 dan 4 atau ada 2, 2. Itu bergantunglah kalau ada A, B, C, markah dia berapa. Awak tengok markah kat situ di ujung soalan anda. Okey, ada yang tulis 2, 2, 2. Asalkan semua soalan tu cukup 10 markah. Okey. Wajaran 40 markah, masa yang diperuntukkan untuk menjawab bahagian B ialah 1 jam. Masa yang disyorkan 15 minit untuk satu soalan. Awak ada 4 soalan, cukuplah 1 jam. Okey, merangkumi semua topik tingkatan 1, 2 dan 3. Okey, cikgu teruskan lagi boleh? Panduan menjawab soalan struktur. Okey, ini adalah soalan-soalan struktur. Okey, ini cikgu bagi contoh yang ni. Okey, contoh-contoh soalan struktur. Okey, Majidah yang mana ya? Oh, yang tu dulu. Okey. Gambar di bawah menunjukkan sumber sejarah yang diperoleh melalui penyelidikan, iaitu kaedah ekologi. Senaraikan 3 sumber. Okey, senaraikan 3 sumber primer yang dapat membantu kita untuk mengetahui satu peristiwa lampau. Okey, bila ada 1 Roman, 2 Roman, okey, jawapan telah diberikan pada awak tu. Terus bagi fakta sejarah, iaitu ada fosil, 1 Roman tu, 2 Roman, artifak, yang 3 manuskrip.
Maknanya bila ada soalan ini tidak perlu mengambil kata kunci soalan. Okey. Untuk soalan C ini adalah kalau awak tengok soalan ni awak baca, saya baca kat tepi tu. Baca dan fahami kehendak soalan, kena pasti kata tugas dan kata kunci, tidak perlu intro dan penutup, jawapan ringkas, tepat dan padat, jawapan di ruangan yang disediakan, jawab berdasarkan peruntukan markah. Okey. Ada pecahan, jawapan terhad, nama tokoh, nama tempat, nama tugas, calon boleh senaraikan atau nyatakan. Yang tiada pecahan, masuk pecahan ni ialah 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman itulah. Itu masuk pecahan dia. Tiada pecahan, jawapan hendaklah dalam bentuk ayat yang lengkap tapi ringkas, tepat dan padat. Pangkal ayat yang ringkas mesti fakta dan pangkal ayat ringkas mesti fakta dan huraian. Penulisan contoh digalakkan. Okey. Nanti ada lagi. Okey, ini cikgu bagi contoh lah bagaimana anda melihara dan melihara tapak ekologi agar warisan sejarah dapat dihayati oleh generasi akan datang. Nanti ada contoh ya, soalan struktur, mana F1, mana huraian. Okey, ada contoh selepas ni. Okey, seterusnya. Contoh soalan struktur. Contoh soalan struktur, kalau awak tengok ialah kita ada arahan akad jika kata tugas. Kata tugas dia akan namakan 3 polis yang terdapat dalam tamadun Yunani. Nyatakan kepentingan Sungai Nil itu. Itu adalah kata tugas. Okey, senaraikan 3 tamadun awal dunia. Okey, seterusnya apakah nama bandar terancang dalam tamadun Indus? Kalau soalan macam ni, biasanya dia nak fakta sahaja, huraian tidak diperlukan. Okey. Okey, cikgu bagi contoh. Soalan-soalan struktur, contoh soalan. Okey, senaraikan 3 sumber primer. Okey, yang cikgu cerita tadi lah. Okey, jawapan dia terus next. Kita banyak slide ya hari ni. Okey, sumber yang belum diolah atau diterbitkan, bersifat asli, belum ditafsir. Itu jawapan dia. Ringkas je. Itu adalah fakta sejarah. 3 fakta, 3 markah. Dapat betul 3-3. Okey. Next soalan struktur. Nyatakan 4 ciri tamadun awal. Nyatakan. Pasal kata tugas nyatakan. Okey, jawapan dia. Ni. Dia nak fakta saja kan. Pasal fakta saja. Ciri tamadun awal dunia ialah pertanian dan perdagangan. Ciri kedua ialah agama dan kepercayaan. Ciri ketiga ialah perkembangan teknologi dan ciri keempat ialah organisasi sosial. 4 fakta, 4 markah dapat. Okey, seterusnya. Okey, arahan kata tugas atau bentuk atau format soalan. Fakta huraian diperlukan jika kata tugas. Bila nak guna huraian dan fakta itu kena ada macam ni soalan dia. Mengapakah? Bagaimanakah? Adakah anda bersetuju? Apakah rasional? Kemukakan hujah, jelaskan, cadangkan, berikan penjelasan atau komen atau alasan anda. Kalau yang ni, yang tadi cikgu bagi contoh fakta saja. Kerana dia gunakan kata tugas tu. Ingat kata tugas cikgu bagi tadi. Sekarang ni dia bila ada kata tugas seperti ini, perlu ada fakta dan huraian, kadang-kadang perlukan contoh. Okey, kita bagi soalan. Jelaskan maksud jahiliah. Okey, ini maknanya ini memang ni. Jelaskan maksud jahiliah. Okey, bila awak jelaskan maksud jahiliah kat sini, jahiliah bermaksud ataupun berasal dari perkataan Arab iaitu jahala yang bermaksud jahil di mana, okey huraian dia kan, di mana mereka tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. Okey, yang cikgu merahkan itu adalah jawapannya menggunakan ayat yang lengkap. Okey, boleh terima? Kesilapan yang harus dielakkan semasa menjawab soalan sejarah. Okey, kita tengok apa kesilapan dia. Okey, seterusnya. Kadang-kadang ejaan ni kalau ikut SPM, kalau ada bila kita eja, ada perkataan dia betul, ada bunyi dia, diterima. Tetapi untuk PT3, kalau boleh elakkanlah. Dia ni tengok pemberitahu. Okey, jawapan yang salah. Harappa Mohenjo-daro. Ejaan dia salah. Kalau nak markah yang tepat, Harappa Mohenjo-daro dieja dengan yang betul. Itu kalau boleh elakkanlah. Kalau boleh elak, kita elakkan kesilapan ejaan. Okey, next.
Okey. Kesilapan tidak mengikut kehendak atau kata kunci soalan. Nyatakan 3 jenis kelautan. Okey, dia nak 3 jenis. Jawapan tidak mengikut. Okey. Jawapan tidak tepat, awak tulis. Jawapan dia lautan Hindi, lautan Arktik, lautan Pasifik. Kenapa salah kat situ? Murid berikan nama lautan pada ruangan jawapan. Salah. Okey, apa yang dia nak? Apa yang dia nak? Okey, jawapan tepat laut. Ni nama lautan tadi. Jawapan tepat ialah laut, selat dan juga teluk. Bukan dia nak namakan 3 jenis lautan. Bukan nama lautan Hindi, lautan Arktik, lautan Pasifik, itu salah. Dia nak jawapan tepat ialah laut, jenis lautan, laut, selat dan teluk. Okey. Next. Kesilapan dari ataupun idea atau fakta bercanggah. Contoh, apakah adat yang diamalkan di Negeri Sembilan? Okey, apa jawapan awak tulis? Okey, saya ada bagi contoh. Okey, next, Majidah. Jawapan A tidak diterima. Kenapa? Dia tulis adat Temenggung dan adat Berpatih. Soalan tadi dia tanya Negeri Sembilan sahaja. Okey. Apakah adat? Jadi jawapannya ialah adat Berpatih. Awak pergi masukkan Temenggung. 2 kat situ. Negeri Sembilan hanya 1 adat. Okey, seterusnya. Teknik menjawab soalan struktur kebat, iaitu soalan kebat kebiasaannya berada di akhir soalan. Okey, kita tengok. Next, Majidah. Huraian memerlukan fakta, huraian lanjutan dan contoh. Atau jawapan memerlukan fakta, huraian, contoh dan inference. Inference adalah rumusan fakta. Mulakan ayat dengan rumusannya, tuntasnya dengan ini, kesimpulannya dan kesannya. Okey, awak boleh gunakan tuntasnya masuk kesimpulannya, rumusannya untuk awak nak mengakhiri jawapan kebat anda. Okey, boleh. Contoh soalan kebat berfokus atau tertutup, buktikan bagaimana cara manusia zaman prasejarah memanfaatkan alam sekitar untuk kelangsungan kehidupan mereka. Okey, mulakan jawapan dengan cara manusia zaman prasejarah memanfaatkan alam sekitar untuk kelangsungan kehidupan mereka. Okey, jawapan dia next. Okey. Okey. Cara manusia zaman prasejarah memanfaatkan alam sekitar untuk kelangsungan kehidupan mereka ialah berpindah randah untuk mencari makanan. Sebenarnya kalau ada huraian pun boleh kat sini. Selain itu, mereka, saya ambil fakta sejarah saja memudahkan awak ingat. Selain itu, mereka mencipta barangan daripada batu, tanah liat dan logam. Okey. Seterusnya, mereka menggunakan, itu fakta kedua. Seterusnya, mereka menggunakan batu dalam aktiviti harian. Fakta ketiga, akhir sekali sungai menjadi tempat bermulanya penempatan kerana mendapat bekalan air dan makanan. Sekiranya kalau budak jawab ada huraian, ada contoh, boleh diterima juga untuk soalan kebat. Boleh diterima. Ini cikgu bagi yang mudah diingat. Okey, seterusnya. Seterusnya cikgu bagi contoh ya, contoh soalan kebat tidak berfokus atau terbuka. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk mengukuhkan semangat patriotisme dalam kalangan remaja hari ini? Okey, mulakan menjawab dengan ambil kata kunci soalan tadi. Pada pendapat saya, cara untuk mengukuhkan semangat patriotisme dalam kalangan remaja hari ini ialah, okey, ini bagi yang boleh berfikir aras tinggi, boleh jawab soalan ni lah. Cara-cara yang awak boleh fikir tu, awak cuba jawab. Okey, pada pendapat saya, cara untuk mengukuhkan semangat patriotisme dalam kalangan remaja hari ini ialah remaja hendaklah menghargai semangat dan perjuangan tokoh-tokoh silam supaya perjuangan mereka dapat menyemarakkan lagi semangat cinta akan negara dalam diri setiap remaja. Okey, supaya saya gunakan, kalau tingkatan 5 dia sebut dabus. Nanti dia dabus menggunakan yang Puan Hafsah Yahya bagi semalam. Okey, kalau yang saya jumpa hari tu kat sini dia guna
kabus. Dia lebih kurang. Itu fakta yang pertama. Hal ini huraian dia, hal ini kerana perjuangan mereka yang tidak pernah berputus asa untuk menentang penjajahan British di tanah Melayu waktu itu. Contohnya, saya tertinggal huruf A, perjuangan Datuk Maharaja Lela di Pasir Salak menentang sistem British mengambil alih peranan pembesar untuk mengutip cukai. Dengan ini jelas menunjukkan bahawa perjuangan tokoh-tokoh silam perlu dicontohi bagi mengukuhkan semangat cinta akan tanah air dalam kalangan remaja. Itu dikira sebagai inference ataupun kesimpulan. Okey. Ataupun guna kesimpulannya, tuntasnya pun boleh. Okey, itu baru dapat 4 markah. Dia 8 markah ya. Biasanya soalan ni 8 markah. Okey. Seterusnya bagaimana kita nak sambung lagi? Itu cara kedua untuk mengukuhkan semangat patriotisme dalam kalangan remaja hari ini ialah remaja hendaklah berfikiran matang dalam membuat sesuatu keputusan bagi mengelakkan sebarang bentuk jenayah tidak bermoral di negara kita. Saya gunakan bagi kat situ. Masih lagi gunakan unsur, kalau ada guna kabus, ada kata dabus, iaitu F2. F2 tadi F1 ya. Hal ini kerana remaja hari ini sudah mudah terpengaruh gejala tidak sihat seperti pengambilan dadah, merompak dan mencuri. Contoh dan juga huraian saya sertakan sekali. Dengan ini jelas menunjukkan bahawa remaja yang berfikiran matang dan waras dapat membendung mereka daripada terpengaruh dengan aktiviti jenayah dan dapat memupuk semangat patriotisme dalam kalangan mereka. Itu adalah inference. Awak dapat buat macam ni, ada 2 fakta, ada huraian, ada contoh, ada inference. InsyaAllah untuk kebat terbuka, tidak berfokus ini awak akan dapat 8 markah. Biasanya dia adalah soalan AC. Soalan AC bahagian C. Okey. Okey, sekarang tadi saya dah bagi AC. Ini soalan struktur. Contoh soalan kebat struktur. Jelaskan kepentingan mempelajari sejarah. Okey. Jelaskan ini adalah bagaimana nak jawab dia. Okey, jawapan dia. Kepentingan mempelajari sejarah ialah dapat mengambil iktibar daripada peristiwa tersebut. Okey, iktibar F. Di mana kita dapat mengambil pengajaran, huraian dia dan iktibar daripada peristiwa lalu. Huraian lanjutan contohnya, tadi huraian lanjutan dan iktibar daripada peristiwa lalu, huraian lanjutan. Contohnya kita tidak mengulangi kesilapan masa lalu. Contoh, kesannya kita juga dapat memupuk semangat patriotisme dan menyemai sikap cinta akan negara. Ini dikira inference, I itu ada ataupun kesimpulan. Okey, untuk menjawab soalan struktur. Okey, soalan struktur yang kebat. Okey. Soalan-soalan struktur komen, pendirian mestilah dinyatakan, pendirian ya dan tidak diterima. Nyatakan pendirian dengan ayat yang lengkap. Kalau soalan-soalan struktur yang komen. Okey, sekarang awak tengok ni contoh soalannya. Bezakan sistem pemerintahan beraja pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dengan sistem pemerintahan beraja yang diamalkan di Malaysia pada masa ini. Okey. Bagaimana nak jawab? Cikgu ada merah-merah tu isi dia lah. Okey, cikgu baca. Antara perbezaannya ialah dalam Kesultanan Melayu Melaka, raja berkuasa mutlak. Manakala dalam sistem pemerintahan beraja di Malaysia ialah raja berperlembagaan. Kerana soalan tadi bezakan. Okey, selain itu, dalam Kesultanan Melayu Melaka, raja tidak terikat dengan perlembagaan. Manakala dalam sistem pemerintahan beraja di Malaysia, kuasa raja ditentukan perlembagaan. Yang merah-merah tu adalah isi anda. Bila cikgu write itu, awak dah dapat 4 markah. Okey, kita relax dulu tengok pemandangan yang indah. Kalau arwah ibu cikgu selalu cakap, kalau mata kita duduk main laptop ke, dia pesan suruh cikgu tengok kehijauan. Kalau cikgu duduk membaca, pasal cikgu rumah kat kampung dulu banyak pokok-pokok, pokok bangga, pokok kelapa. Sebab itu alhamdulillah setakat ni cikgu tak pakai kacamata lah. Cikgu selalu melihat kehijauan. Pun hari ni pun kalau cikgu rasa penat lepas ni, cikgu akan tengok pokok kelapa depan rumah cikgu. Melihat kehijauan alam sekitar, sambil-sambil tu ada apa-apa pertanyaan. Sebelum kita suruh awak kira gambar harimau tu. Sambil-sambil tu,
Sila kira bilangan harimau dalam gambar ini. Sambil-sambil tengok kicauan harimau belang-belang tu. Okey, boleh kirakan anak-anak cikgu? 6 ke cikgu? Kira sekarang. Kita Ada relax-relax. 6. Kira ada berapa ekor harimau dalam gambar tu? Boleh respon ya anak-anak, boleh check. Kira. Ada juga jawab 7, ada jawab 8, okey, jawab 12, jawab 6. Boleh tulis, ada jawab 15, ada jawab 12. Okey, lagi. Kita nak sonok-sonok. Sonok-sonok. Ada jawab 8, 14. 4. 4 tu tak nampak tu. Ada dapat 1, ya Allah. 8. Jom kira. Cikgu-cikgu boleh kira. Cikgu-cikgu pun boleh kira. Ada jawab 50. Astagfirullahalazim, banyaknya. Okey. Ada kata tak ada harimau. Ya Allah. Tak ada harimau ni kenapa? Main-main awak ni. 12. Okey, apa lagi? Okey, kita relax. Ni. Sambil-sambil tu. Yalah, nanti awak dengar suara cikgu. Ada kata tu kucing. Ya Allahu Akbar. Bertuahnya anak cikgu. 13, 12, 27, 15, 10. Tak ada jawapan betul lagi. 14 salah semuanya. Salah sayang. Tak ada yang betul. 18 salah juga. 20 salah. Ya Allah, ramainya respon. 7, 15, 21. Ramainya respon. Alhamdulillah. 25 salah. Tak ada jawapan. Okey. Ada lagi nak jawab? Kenapa macam singa? Bukan singa, harimau. Singa dia ada ni, dia ada banyak ni. Orang panggil apa? Bulu-bulu kat ni, muka dia. Okey, siapa ada jawab betul tadi? Ada nampak yang jawab betul tadi? Ada yang jawab betul tadi? Okey, ada yang jawab betul. Alhamdulillah. Tapi cikgu tak nak ni. Ada yang jawab betul, baru seorang. Ada yang jawab betul ke? Ada dah yang jawab betul tu? Kita relax ya. Okey, boleh Majidah kita nak bagi jawapan ke? Tu sekarang awak tengok. Dah ada jawapan dah. Jawapan dia ada 16 ekor harimau. Tahniah, mata anda masih segar. Dibulat-bulatkan itu adalah muka-muka harimau. Cikgu Majidah dah tunjuk. Awak boleh kira. Dibulat-bulat itu adalah muka harimau yang senyumnya, yang comelnya. Cuba tengok. Cantik tak harimau tu? Handsome kan? Cantiknya. Awak peliknya. Kat pokok tu singa. Mana singa? Harimau. Nampak tak yang sembunyi sebelah semak tu pun nampak muka harimau sayang oi. Tu. Yang sembunyi sebelah semak daun-daun tu ada harimau. Okey. Puas hati? Dah segar dah mata anda? Tak nampak tadi? Ya Allah. Kan pokok tu single, bukan singa. Single apa pula ni? Tak macam harimau. Bukan harimau. Ni baru nampak. Ada yang kata baru nampak sebelum ni. Okey, kita banyak. Tak apa, slide cikgu hari ni, cikgu kira-kira slide cikgu ada 83 slide ya hari ni cikgu gunakan untuk teknik menjawab hari ni. Okey, sekarang kita masuk bahagian C. Okey, tadi kebat tadi cikgu bagi contoh tu memang bahagian C dah. Okey, bahagian C. Tak apa, kita ada masa lagi. Mengandungi 4 soalan esei. Pilih jawab mana-mana 2 soalan sahaja. Bermula dengan nombor soalan 5, 6, 7 dan 8. Setiap soalan mengandungi beberapa pecahan seperti 5A, 5B, 5C. Okey, kalau dia bagi pecahkanlah. Pecahan markah pula seperti ada 6 untuk A, 8 untuk B, 6 untuk C. Dia bergantung kepada soalan, kita tak tahu ya. Yang buat soalan tu kadang-kadang ada 688, ada 488. Dia bergantung kerana asalkan jumlah dia mesti mencukupi 20 markah satu soalan. Okey, wajaran markah kat sini. Awak wajaran markah 40 markah kalau 2 soalan. Satu soalan 20 markah, 2 soalan 40 markah. Masa berapa minit nak jawab kat sini? Masanya ialah 40 minit. Berarti 20 minit untuk satu soalan. Merangkumi semua topik tingkatan 1, 2 dan 3. Kadang-kadang soalan nombor 5 tingkatan 1, soalan nombor 6 tingkatan 2, soalan nombor
7, tingkatan 3, soalan nombor 8 tu mana-mana. Dia tak kira 1, 2, 3 ke. Dia akan merangkumi semualah yang kita belajar. Soalan pertengahan tahun awak pun samalah nanti ya. Dan akhir tahun pun macam ni lah merangkuminya. Okey, panduan menjawab soalan esei. Awak tengok ya, cikgu ada bagi panduan menjawab soalan esei. Baca dan fahami kehendak soalan. Kenal pasti kata tugas dan kata kunci. Tidak perlu intro dan penutup. Jawapan padat dan tepat. Jawapan di helaian yang disediakan. Jawab berdasarkan peruntukan markah. Mulakan dengan pangkal ayat. Perlu ada fakta, huraian dan contoh. Tulis dalam bentuk esei dan berperenggan. Tu yang penting, berperenggan tu. Janganlah satu perenggan tension, cikgu nak cari jawapan awak. Jangan tulis dalam bentuk point seperti jadual. Tak boleh, nanti dapat separuh markah. Kalau boleh elakkan, kita nak markah penuh ni. Tidak menjawab satu soalan, anda akan kehilangan 20 markah. Sayang kat situ. 20 markah hilang. Okey. Seterusnya. Soalan esei. Jawapan bergantung kepada kata tugas. Okey, sekejap ya Majidah. Jika kata tugas ialah terangkan, jawapan mesti mengandungi fakta. Setiap fakta perlu ada huraian H dan digalakkan untuk memberi contoh. Okey, ini soalan esei. Okey, sekarang kita tengok. Kita tengok kata tugas terangkan. Okey, cikgu ambil satu kata tugas. Terangkan kegiatan perdagangan dalam tamadun awal dunia. Markah dia 6 markah. Cikgu berdasarkan buku teks tingkatan 1, muka surat 81. Okey, sekarang kita tengok bagaimana nak tulis jawapan esei dia. Kegiatan perdagangan dalam tamadun awal dunia pertama ialah perdagangan tempatan. F1, iaitu masyarakat di kota mendapatkan makanan dan barang pertanian. H, huraian 1A, dengan menukar barangan kraftangan dan perkhidmatan. Huraian 1B, termasuklah kegiatan keagamaan. Huraian 1C. Dia huraian dia ada 3 kat situ. Kedua, perdagangan jarak jauh, iaitu dikira fakta kedua, iaitu masyarakat bertukar-tukar barangan dengan penduduk yang mempunyai bahan mentah. Dikira huraian 2A, kerana ini fakta kedua, jadi 2 lah. Seperti logam, emas dan besi. Ini contoh. Berlaku kegiatan perdagangan antara masyarakat Sumer dengan Mesir dan Mohenjo-daro. Huraian untuk 2B. Okey. Seterusnya, itu soalan esei terangkan. Sekarang kita tengok soalan esei yang menggunakan kata tugas huraikan. Jawapan mesti mengandungi fakta. Setiap fakta perlu ada huraian dan juga contoh. Okey, contoh dia. Huraikan pengumpulan makanan pada zaman logam. Masih lagi cikgu ambil contoh buku teks tingkatan 1, muka surat 54. Okey, manusia pada zaman ini, maksudnya zaman logam lah, tidak melakukan, ataupun awak gunakan manusia pada zaman logam ini tidak melakukan pengumpulan makanan. Kenapa tidak melakukan? Huraikan cara pengumpulan. Okey, tidak melakukan pengumpulan makanan dikira F1 kerana berlaku kemajuan dalam bidang pertanian, penternakan dan perdagangan. Itu huraian bagi 1. Huraian pertama. Mereka melakukan aktiviti menukar barangan. Fakta kedua, iaitu sistem barter. Huraian bagi isi fakta kedua tadi. Contohnya, mereka menukarkan ikan dengan buah lima. Itu contoh bagi huraian fakta kedua. Justru itu membolehkan mereka memperoleh makanan yang mencukupi. Huraian untuk 2B. Okey, itu kalau soalan huraian lah. Okey, seterusnya. Okey. Kesilapan yang harus dielakkan semasa menjawab soalan esei. Okey. Apa kesilapan yang pertama? Okey, yang pertama tadi Majidah. Jawapan yang tidak munasabah.
Okey, yang kedua, terpesong atau salah tafsir soalan. Contoh, terangkan sumbangan tamadun Wang He terhadap peradaban dunia. Mungkin pelajar kata bila tengok nama Cina, mungkin murid tu terus tulis sumbangan tamadun Cina. Salah ya. Kerana kat sini dia nak tamadun Wang He tingkatan 1 bab 5. Okey. Tamadun Cina tingkatan 1 bab 7. Dia nak apa soalan ni nak? Ada tak contoh jawapan? Ni. Kat sini. Oh, okey. Okey, yang tu tadi kesilapan tafsir soalan ya. Cikgu tak bagi contoh lah. Okey, kesilapan tafsir soalan. Okey, singkatan. Yang inilah yang ini pun saya dapat daripada internet. Singkatan tidak dibenarkan. Okey, maknanya kalau boleh jawab soalan sejarah ni tidak boleh guna perkataan singkatan. Kadang cikgu-cikgu yang menanda jawapan awak tak faham. Singkatan yang boleh digunakan apabila awak kesuntukan masa je. Awak boleh, kerana masa tak ada ni. Awak kata tak sempat dah ni nak buat jawab soalan ni. Soalan esei ni awak boleh gunalah yang, tapi tak digalakkan yang, DLL, DSB, DPD. Yang mana cikgu tu faham anda menggunakan perkataan singkatan yang selalu kita gunakan. Okey. Okey, seterusnya. Contoh soalan esei kebat. Okey. Okey, ini esei kebat. Bagaimana ya? Jadi yang ni, berikan cadangan untuk mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Okey, terus kita nak jawab macam mana? Okey, jawapan awak tengoklah. Cikgu dah buat merah-merah tu ya. Cadangan untuk mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia ialah, itu kita dah ambil pangkal soalan. Kuat kuasa undang-undang yang ketat. Itu dikira sebagai fakta 1. Undang-undang yang ketat dapat mengekang sebarang elemen yang menggugat perpaduan. Okey, itu huraian 1. Contohnya, Akta Keselamatan Dalam Negeri diperkenalkan. Okey, contoh 1. Dengan ini, tindakan tegas dapat mencegah individu yang tidak bertanggungjawab memainkan isu anti perpaduan. Okey, selain itu, kita menggunakan penanda wacana. Institusi pendidikan perlu bertanggungjawab menerapkan semangat bersatu padu dalam kalangan pelajar berbilang kaum. Dikira F2 kerana tadi perenggan pertama tadi fakta pertama, ini fakta kedua. Antara langkah yang dapat diambil adalah dengan memberikan kerja-kerja berkumpulan. Huraian 1. Contohnya, guru membahagikan pelajar secara berkumpulan dalam melaksanakan projek sekolah seperti kajian sains dan persembahan maklumat. Itu contoh dia. Contoh kedua kerana dia fakta kedua. Dengan ini keharmonian pelajar berbilang tahun. Siapa tu gangguan tu? Tutup mic ya sayang. Tutup mic saya. Tutup mic. Siapa tu? Okey. Dengan ini keharmonian pelajar berbilang kaum di sekolah dapat dikekalkan. Itu inference kedua ataupun kesimpulan. Okey, sekarang saya nak bagi satu tip cara menjawab soalan kebat esei. Ini pun cikgu dapat daripada YouTube ya. Gunakan formula U 2U4C. Apa maksud 2U tu? 2U tu maksudnya ulang-ulang baca soalan. Tu maksud dia. Ulang-ulang, 2 kali ulang. Itu maksud dia. 2 kali ulang-ulang baca soalan. Kalau kita tak baca soalan banyak, okey, sekarang kita baca soalan. Sekiranya anda Menteri Pendidikan, apakah langkah-langkah yang anda akan ambil untuk memajukan sistem pendidikan di negara ini? Kita ulang baca lagi. Sekiranya anda Menteri Pendidikan, apakah langkah-langkah yang anda akan ambil untuk memajukan sistem pendidikan di negara ini? Okey. Sekarang kita tengok formula ni. Apa maksud 4C tu pula? 4C tu kita cari. 4 kena cari. Yang pertama kita cari apa? Cari perkataan terpenting. Okey, perkataan terpenting kat sini ialah yang cikgu merahkan. Menteri Pendidikan, langkah-langkah memajukan sistem pendidikan. Itu kita cari. Kita cari dulu perkataan terpenting. Okey tu. 4 cari. Yang pertama cari. Okey. Sekarang cari yang kedua.
Kita cuba. Cuba cari lagi. Tadi cari, ni cuba. Cuba bayangkan atau gambarkan. Sekiranya anda Menteri Pendidikan, apakah langkah-langkah yang anda akan ambil untuk majukan sistem pendidikan negara kita? Kita ambil satu ni yang kita jumpa tadi, pendidikan, kita gambarkan. Pendidikan ni kita gambarkan meliputi guru, sekolah, universiti, pensyarah, itu tergolong dalam pendidikan. Kita gambarkan, kita bayangkan. Okey, itu yang kedua. Okey, yang ketiga, cari kata kerja. Okey, langkah-langkah untuk memajukan sistem pendidikan. Okey, apa langkah-langkah? Kita cari kata kerja. Kata kerja yang pertama, menambah. Itu kata kerja. Menubuhkan, kata kerja. Menggalakkan, kata kerja. Membawa, kata kerja. Okey, menambah ni, menambah bilangan guru terlatih. Menubuhkan lebih banyak sekolah. Menggalakkan pembukaan cawangan universiti terkenal. Membawa masuk pensyarah berwibawa. Kita dah cari kata kerja ni, kita nak buat langkah. Langkah ni mesti tu. Okey, yang keempat. Kita cari apa? Cari nilai. Okey, cari nilai tadi. Okey, awak dah ada kata kerja, awak dah ada nilai, awak dah cari semua kat sini. Berwibawa tu, nilai dia semua dah ada. Saya dah gabung antara kata kerja dan nilai tadi. Ni jawapan dia. Okey, sekarang kita tengok. Sekiranya anda Menteri Pendidikan, apakah langkah-langkah yang anda akan ambil untuk memajukan sistem pendidikan negara ini? Langkah yang saya akan ambil untuk, kita ambil kata kunci soalan tadi lah, untuk memajukan sistem pendidikan negara ini ialah, ialah, tu saya dah bagi jawapan pada awak. Ialah, langkah-langkah yang saya akan ambil untuk memajukan sistem pendidikan ini, negara ini ialah menambah bilangan guru terlatih. Okey, tadi kita dah ambil kata kerja. Supaya dapat berkhidmat di sekolah yang kekurangan guru. Itu huraian. Contohnya, menerima lebih ramai calon untuk latihan sebagai guru baharu. Contoh dia, ini contoh. Dengan ini, masalah sekolah yang kekurangan guru dapat diatasi dengan segera. Itu inference satu. Okey, langkah kedua. Okey, kerana dia tadi kita nak dapat markah. Yang tadi kita dapat F1, huraian 1, C1, inference 1, kita dah dapat 4 markah. Okey, langkah kedua yang saya akan ambil jika saya Menteri Pendidikan ialah menubuhkan lebih banyak sekolah F2 untuk kita menggunakan dabus baliklah. Kalau dabus ni cikgu terangkan demi agar bagi untuk supaya. Okey, untuk pelajar di kawasan luar bandar, huraian dia, contohnya daerah terpencil di Sabah dan Sarawak. Kesannya, semua pelajar di kawasan luar bandar mempunyai peluang mendapat pendidikan dan tidak ada yang tercicir. Inference 2. Dapatlah 8 markah. Okey. Jadinya kita semoga anda memperoleh A dalam peperiksaan sejarah. Amin. Okey, terima kasih semua, dan kalau ada apa-apa pertanyaan cikgu kemukakan sebelum kita berakhir. Kita dalam ada 3 minit lagi sebelum pukul 10. Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, dabus ya, cikgu tu dah tulis demi agar bagi untuk supaya. Itu dabus. Kalau dulu saya jumpa dalam YouTube tu dia tulis kabus, kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Dia guna kerana, sekarang ni dia guna demi. Tu sama je cikgu rasa. Okey, ada kabus, ada dabus. Okey, dah diberikan. Okey, ada apa-apa nak tanya cikgu? Cikgu Zarani ke? Faham ke cikgu bagi hari ni? Faham. Alhamdulillah. Boleh terima? Boleh terima ke? Boleh cikgu. Cikgu. Ya. Cikgu. Itulah saya nak tanya kalau saya ada bagi nota. Nota ni. Okey. Nota ni saya dah suruh minta cikgu awak dah list pada kelas masing-masing. Ini adalah contoh fakta cara isi-isi untuk menjawab soalan KBAT. KBAT PT3, tetapi awak berbincanglah dengan guru mata pelajaran sejarah bagaimana kita dah ada isi utama, bagaimana kita nak buat huraian, bagaimana kita nak buat contoh, bagaimana kita nak buat inference. Cikgu harap nota ini dapat memberi manfaatlah kepada anda semua kerana anda sekarang telah membuat tugasan sejarah dan ada soalan-soalan cadangan
apa yang cikgu bagi esei ke awak dalam bentuk kebat tadi, soalan dari esei kebat, boleh digunakan untuk menjawab soalan cadangan dalam tugasan sejarah. Ingat ya, tugasan sejarah tu 20 markah. Cikgu harap semua anak-anak cikgu dapat membuat tugasan sejarah dengan begitu baik sekali. Okey, ada apa-apa pertanyaan untuk cikgu? Tak ada, Sebelum cikgu. kita ada. Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Boleh terima penjelasan cikgu hari ini? Boleh, cikgu. Assalamualaikum. Boleh cikgu. Okey, Kak boleh bagi lawan Datin cikgu. nak bercakap ke? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada guru-guru yang berada dalam program ini, penceramah kita Puan Nozarani dan anak-anak dari tiga apa hari ni? Tiga B2 Datin, start B2. B2 sehingga 3C3 ya. Cikgu tengok kehadiran lebih kurang dalam 160 orang. Okey, 164 tahniah ya. So apa yang awak dah dapat selama 1 jam hari ini, cikgu tengok sangat menarik dan banyak ilmu yang boleh diperolehi. So cikgu harapkan di sini anak-anak dapatlah applykan apa yang awak dapat hari ini untuk kegunaan menjawab soalan sejarah nantilah, bukan setakat tingkatan 3 sahaja, tetapi boleh digunakan untuk tingkatan 4, nanti awak naik tingkatan 4 dan tingkatan 5. Sebab kalau awak dah biasa dengan tingkatan 3 cara menjawab yang betul, so tidak ada masalah lah awak apabila naik ke tingkatan 4 dan 5 ya. Okey, itu saja tahniah daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam Datin. Terima kasih ya kerana bersudi bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Dan kalau tiada jawapan, kita akhirilah kita punya bengkel teknik menjawab kerana kita ada permulaan. Kita akhiri bengkel kita dengan bacaan surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Majidah, terima kasih cikgu-cikgu semua. Dan terima kasih anak-anak murid. Terima kasih semua. Terima kasih Majidah yang banyak membantu cikgu untuk slide pada pagi ini. Sama-sama kasih. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama kasih. Sama-sama kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.